Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Firdaus bin Muhammad Nazir, nombor metrik 063628. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan ataupun mengeluarkan beberapa isi yang terdapat di dalam bab bahaya lidah, iaitu bab yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Lisan merupakan anugerah Allah SWT kepada kita untuk bercakap, berkata sesuatu ataupun melakukan ibadat kepadanya. Kita diberikan lidah bersama pilihan sama ada mahu berkata perkara yang baik ataupun berkata perkara yang buruk. Sekiranya kita mengatakan sesuatu yang baik, maka ia akan memberi manfaat. Tetapi jika kita berkata sesuatu yang buruk, maka ia akan menjadi maksiat. Hal ini kerana lidah itu sangatlah tajam, sehingga diibaratkan seperti pedang yang lebih tajam. Pedang menyakiti pada zahir, namun lidah menyakiti dari sudut batin. Sesuatu yang keluar daripada lidah seseorang sudah jelas berpunca daripada hatinya, maka baik percakapannya, maka baiklah hatinya. Jadi mari kita sama-sama kita lihat isi kandungan yang terdapat di dalam bab bahaya lidah ini, iaitu yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Baiklah, isi yang pertama, lisan penyebab bercakap kosong pada batil dan maksiat. Sebagai contoh, menjadi sebab kita mengumpat tentang orang lain. Adapun menjadi sebab kepada pertengkaran dan perbalahan. Namun ada percakapan kosong yang dibenarkan sekiranya tidak membawa kepada maksiat. Oleh itu, jika benar sesuatu itu, maka benarkanlah. Jika salah, maka diam itu lebih baik sekiranya tiada kaitan dengan agama. Lisan membawa kepada perbuatan mengecam, khusus dalam perdebatan. Diharuskan sekiranya bertanya dengan niat hendak mengambil faedah, bukannya dengki, kerana ianya melampaui batas. Lidah juga punca kepada kejian dan makian. Nabi melarang kita mengkeji dan memaki kerana menyakiti perasaan orang lain. Lisan juga punca kepada kutukan. Kutukan diibaratkan menjauhkan diri daripada Allah SWT. Kita dilarang untuk melabel seseorang itu terkutuk sekalipun dia kafir. Perkara terkutuk hanya diketahui oleh Allah SWT kerana ianya adalah perkara yang ghaib. Isi yang kedua pula ialah lisan membawa kepada ejekan, hinaan, remehan terhadap orang lain. Sebagai contoh, memalukan sifatnya dengan mentertawakan seseorang. Hal ini menyebabkan orang yang ditertawakan itu sedih dan berasa malu dengan perbuatan itu. Lisan juga adalah punca terbesar kepada terbukanya rahsia seseorang. Perbuatan ini dianggap sebagai khianat oleh Imam Hasan Al-Basri. Lebih baik berdiam sekiranya tiada kepentingan. Usahlah kita mementingkan nafsu semata-mata. Juga menjadi sebab kepada lahirnya janji-janji dusta. Dusta dan janji ini merupakan sifat orang munafik, seperti mana yang diceritakan oleh baginda di dalam hadisnya. Namun dibenarkan seseorang itu jika tidak dapat mengelakkan suatu perkara itu ataupun perkara itu kecemasan. Oleh itu, kita digalakkan untuk mengatakan insya-Allah dengan niat akan tunaikan janji tersebut, tetapi tidak mampu jika ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Lidah juga menjadi sebab kepada nyanyian dan syair. Tidak haram perbuatan itu selagi mana tidak melampaui batas, selagi mana tidak unsur-unsur yang merosakkan akidah, menyakiti perasaan orang lain dan sebagainya. Oleh itu, ianya menjadi harus. Seterusnya, isi ketiga, dusta perkataan sumpah. Dusta ini dikatakan azabnya sangatlah pedih, sehingga lebih dalam tempatnya di dalam api neraka daripada orang-orang kikir. Mereka akan digunting bibir mereka dan setiap kali gunting akan tumbuh bibir yang baru dan berulang-ulang azab tersebut sehingga mendapat belas kasihan dan rahmat Allah SWT. Dusta dibolehkan sekiranya terdapat sesuatu yang darurat. Sebagai contoh, terdapat seseorang yang diburu dan akan dibunuh melalui jalan yang kita lihat. Namun apabila ditanya oleh pembunuh itu, kita menjawab tidak tahu, maka itu adalah wajib. Lidah juga menjadi sebab kepada sindiran. Sindiran dibolehkan selagi mana sindiran itu menyenangkan perasaan orang lain. Lidah juga menjadi sebab kepada umpatan ataupun lebih dikenali sebagai ghibah. Ghibah adalah sesuatu perbuatan yang tercela dan dilarang kerana ianya lebih teruk daripada zina. Hal ini kerana dosa zina itu hanya mampu dihilangkan melalui taubat kepada Allah SWT. Akan tetapi dosa ghibah tidak mampu dihilangkan melainkan meminta keredaan dan kemaafan daripada orang yang kita mengumpat. Kemudian isi keempat pula, lidah adalah anggota yang banyak berbuat derhaka kepada orang lain, menjadi punca kepada bisikan-bisikan yang jahat. Lidah dari segi fizikal hanyalah anggota yang kecil, namun dari segi batinnya sangatlah berbisa. Jadilah orang yang beriman yang sentiasa memelihara lidah dan menjaga percakapan. Antara baiknya orang Islam itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Lidah turut menjadi penyebab
kita menjadi takabur seperti membanggakan diri sendiri, dengki dan hasad. Jadi kesimpulannya, apa yang ingin saya katakan di sini, sebenarnya banyak lagi perkara yang membahayakan lidah. Cuma yang disebutkan sebentar tadi merupakan antara beberapa perkara yang membahayakan lidah yang perlu diketahui secara umum. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada kitab Ihya Ulumuddin ini dalam bab Afadul Lisan, bahaya lisan ini ialah perbuatan lisan ini bergantung kepada seseorang manusia itu sendiri bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita. Jikalau kita menggunakan lisan kita untuk perkara yang baik dan positif, maka perkara baik jualah yang bakal kita dapati. Namun, jika seseorang itu tidak menjaga tutur kata lisannya, maka ia bakal menjadi suatu perkara yang membahayakan terhadap dirinya sendiri. Semoga kepada yang menonton video ini, sama-sama kita dapat menjaga setiap tutur kata yang keluar daripada mulut kita dan dapat dijauhkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan lidah. Sama-sama kita mengambil manfaat daripadanya. Sekadar itu sahaja. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.